My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون صدق الله العظيم. Surahul Nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini, kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita berada dalam surat ulang kaji kita pada halaman 140 hingga 144. Kita sudah pun melewati 5 halaman pada minggu ini untuk kita sama-sama menghargai kepada bagaimanakah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari ini kita mengulang kaji bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ahlan wa sahlan ke program kita untuk berkongsi pada hari ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita mengucapkan selamat datang juga kepada Ustaz Tarmizi. Ustaz. Ya, tetamu kita juga ya. Ya Ustaz. Insya-Allah ya. Dalam kesejukan Dalam kesejukan. akhir tahun. Akhir tahun. Okey. Ada sahabat-sahabat kita yang saat ini diuji dengan banjir ya. Betul. Jadi mudah-mudahan terus diberi kekuatan dan keselamatan. Katanya Ustaz nak balik kampung ni. Betul Ustaz. Insya-Allah. Insya-Allah Terengganu ya. Betul Ustaz. Rindulah dekat Cik. Oh, Cik. Cik tengah tengok tu. Subhanallah. Masya-Allah, masya-Allah. Okay. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang berada di mana jua pada hari ini, kita doakan dalam keadaan yang terbaik ya pada hari Sabtu ini untuk kita sama-sama menghargai nilai masa kita. Dan salah satu daripada cara untuk kita menguruskan masa kita adalah dengan kita menghayati kepada bacaan kalimah-kalimah Allah sebagai sumber ilmu hidayah kepada kita untuk terus hidup kita tahun 2021 ini ya, insya-Allah akan menuju kepada kehidupan yang berteraskan cahaya, dan jangan dipadamkan cahaya tersebut kerana ia adalah amat-amat berharga. Dan inilah yang kita ingin sama-sama ulang kaji. Kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah pada hari ini. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mari kita memulakan hari ini dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang ini berada di rumah, barangkali bersama keluarga, barangkali sedang berkurung sebab tak boleh nak keluar. Yeah. Ataupun kalau orang tengah tak boleh nak tubik. Tak boleh nak keluar. Jadi mudah-mudahan terus bersama dengan program kita My Quran Time, ataupun teruslah bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Tuan-tuan baca bersama dengan Ustaz Tarmizi sebentar tadi untuk kita selalu melihat kepada diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu ya Allah satu-satunya, kepada Allah kita beribadah menghambakan diri, dan padamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itulah antara topik yang dibincangkan secara panjang lebar dalam surah Al-An'am yang sudah pun kita lihat, sudah kita tatapi beberapa minggu, dan pada minggu ini kita mengulang kaji pada halaman yang ke-140 bila Allah menyatakan sebentar tadi Ustaz Tarmizi membaca innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah yang faliq, yang bukan sekadar menciptakan ustaznya, dia memecahkan al-habbi wan nawa. Beza habbi wan nawa tu apa ustaz? Masya-Allah. Ini jenis-jenis pokok dan jenis biji-bijian. Okey. Kalau habbi itu macam contohnya apa? Macam jagung ke? Jagung, gandum, macam padi. Padi yang kecil-kecil tu ya. Kalau nawa ini macam apa? Biji kurma. Ya, lebih besar lagi. Ya. Jadi itu bezanya yang kita sudah pun lihat pada minggu ini, pada hari Isnin yang lepas, tentang bagaimana Allah menerangkan tentang biji-bijian ini nampak macam tak berapa nak hidup ya, tetapi akhirnya boleh menghidupkan. Ya. Yang tak hidup boleh jadi hidup, yang hidup boleh jadi tak hidup. Apa maksudnya? Yang hidup tu contohnya kalau kita cakap tentang ayam, ya, menghasilkan yang tak hidup, telur. Kan. Telur tak hidup tapi lepas tu hidup pula kan. Macam kelapa yang kita bincang, iaitu kelapa tu dia makin lama makin tua. Ingat kan dah tak berapa hidup kan. Keluar pula pucuk dan akhirnya jadi pokok yang besar kan. Daripada pokok yang hidup tu mengeluarkan buah yang tak hidup. Lebih kurang gitulah dia punya ceritanya. Itu sebenarnya sebagai satu perkara yang hebat, perlu difikirkan ya. Tetapi ada orang yang rasakan bahawa ini natural kan. Ini memang tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa itu menyebabkan fa'anna tu'fakun, dia berpaling. Maka Allah membawakan di dalam halaman 140 ini ada beberapa ayat yang menyebabkan kita perlu beri perhatian. Allah bawakan beberapa fenomena perkara yang berlaku, contohnya bintang pada ayat 97 dan kemudian tentang diri manusia pada ayat 98 dan juga pasal hujan. Ya, pasal hujan. Jadi bintang, manusia, hujan, dan di hujung ayat 96 ataupun 97 itu, di hujung itu Allah kata qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Allah jelaskan untuk kaum yang ingin mengetahui, ya'lamun. Pada hujung 98 yafqahun. Kemudian pada ayat 99 itu inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Jadi ada tiga istilah di hujung-hujung tu, qaumun ya'lamun, yafqahun, yu'minun. Jadi kita nak tahu apa beza perkataan-perkataan ini. Mari sama-sama kita bersama dengan Ustaz Mustafa mendengar penjelasan agar kita dapat menghargai, bukan Allah pilih perkataan itu secara rawak tapi ada maksudnya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton, Ustaz Faz, kemudian Ustaz Tar. Jadi alhamdulillah kita bersama pada hari ini bincang berkenaan dengan tadabbur ataupun ringkasan daripada minggu yang sudah-sudah. Jadi kita pergi kepada ayat ni satu persatu, kita akan nampak ayat 96 sehinggalah 90, ayat 97 hingga 99. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perakhiran bagi ayat itu. Pertama sekali untuk kaum yang mengetahui, kemudian juga yang faqahu ni maksudnya ialah yang faham, yang betul-betul ambil mendalami sesuatu perkara. Dan kemudian yang ke-99 Allah sebut yu'minun, itulah orang yang beriman. Kita pergi satu persatu secara ringkasnya. Bintang ni Allah sebut dia mempunyai beberapa perkara. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau, dia membawa perkataan para salafus salih menyatakan ada tiga sebab kenapa bintang dijadikan. Antaranya adalah menghiasi langit, itu yang pertama. Yang kedua menjadi sebagai lontaran syaitan. Setengah orang kata yang bunyi guruh itulah yang syaitan yang dilontar, sebenarnya tak, bintang. Bintang. Kemudian yang ketiga adalah untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi orang yang berlayar di lautan ataupun yang berada di, kita kata di daratan lah, untuk menjadi petunjuk bagi dia untuk pergi ke satu tempat. Dan kalau kita tengok daripada sudut sains juga, bintang ni ada jenis-jenis dia. Ada bintang dipanggil buruj, yang dipanggil Orion. Orion ni dia untuk arah kiblat. Dia ada bentuk-bentuk dia. Kemudian ada juga yang dipanggil sebagai Polaris. Polaris ni jenis bintang yang dia biasanya ke arah utara. Jadi biasa siapa-siapa yang pernah berkait dengan nak tengok bintang semua, dia tahulah tentang ini. Dan menunjukkan Allah kata liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang ingin mengetahui. Maksudnya
ramai orang tak ambil berat tentang bintang. Ada setengah-setengah orang saja yang mana terbabit, yang terlibat, maka ayat ni menunjukkan siapa yang betul-betul nak tahu dia dapat. Dia kaji, dia tengok dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, disebut juga berkaitan dengan yafqahun. Yafqahun ni dia bukan hanya sekadar setengah orang tahu, setengah orang tak tahu, setengah orang ambil tahu, setengah orang tak payah ambil tahu. Tak. Yafqahun ni dia betul-betul setiap orang kalau boleh betul-betul dia kena ambil faham betul. Sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "May yuridillahi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang betul-betul nak Allah berikan kefahaman pada agama ataupun kebaikan dia, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Faqih ni betul-betul faham daripada sudut amalnya, daripada sudut penglihatannya, luar biasa. Jadi pada ayat ni Allah kata berkaitan dengan ataupun Allah berfirman, "Famustaqarra wa mustauda." Maksudnya keadaan manusia tu daripada kejadian Nabi Adam alaihissalam satu. Lepas tu berkembang biak. Kemudian dia duduk kat mana? Dalam rahim ibu dia. Kata Imam Mujahid dan juga Imam Sudi, letak dalam ibu dia. Kemudian akhirnya dia itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses kelahiran. Dan kalau kita tengok, sebenarnya bukan sekadar itu saja. Kita tak payah pergi jauh. Kita pergi pada contohnya cop jari. Cop jari ni semua lain-lain. Sebab tu perkara pertama yang PDRM senang nak buat kerja, cop jari dulu. Dia tak boleh cari tengok apa, tak perlu. Tengok cop jari dulu. Itu antara perkara pertama. So menunjukkan bahawa pada diri kita ni sendiri ada perkara yang kalau kita tengok, kita mendalami, semua orang patut kena faham, akan nampak kehebatan dan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah sebut tentang ayat seterusnya, yu'minun. Yang tadi tu kena dalami, yang tu sekadar setengah orang aja. Ini kena mendalami, dan yu'minun ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ni cantiknya Allah cerita tentang buah-buahan. Jadi buah-buahan ni setengah orang kata ini semua cerita dekat Arab je ni. Mana durian? Mana buah-buah yang lain? Sebenarnya kalau kita perhati betul-betul, semua sekarang ni kaedah teknologi pertanian dekat Malaysia pun dekat mana-mana kurma boleh hidup. Buah tak buah tu cerita lain lah. Ada yang berbuah. Hatta semua sekali. Contoh kita sebut di sini zaitun, contohnya juga anggur. Jiran sebelah rumah saya ada tanam anggur atas pagar. Buah cantik. Kena pergi tu. Kena. Itu jiran laman Bestari. Saya pergi ada anggur. Petik pula saya rasa boleh. Kan? Kalau kita buat program tadabbur ayat ini dekat situ Ustaz. Memang terbaik. Okey. Baik. Jadi ayat ni cerita pertama sekali tentang kejadian pokok-pokok tu. Ada yang daun dia seakan sama, pokok akan sama, tapi sebenarnya hakikat mungkin rasa berbeza. Dan kalau kita tengok kejadian pokok tu sendiri daripada disebut faliq, daripada ayat atas tu tadi, Allah yang meletakkan ada tempat yang air di dalam tanah, akhirnya dia berkembang, dia tumbuh, dan kemudian pada waktu itu dia menjadi asalnya berbuah. Lepas berbuah dia jadi macam nak masak-masak sikit. Orang setengah orang kata mengkal. Kemudian lepas mengkal tu dia jadi sebagai wayan naih, ranum. Betul-betul masak. Jadi kalau tengok satu persatu kejadian itu sebenarnya bukan daripada situ lagi. Allah suruh kita melihat nak menciptakan bahawa Allah itu yang menciptakan, pergi terus kepada proses mula-mula tu. Sebab dalam pertanian dia ada kaedah yang dipanggil sebagai cantuman tunas. Ada kaedah yang dipanggil sebagai tut. Bukan kita yang buat tu. Sebenarnya nak hidup nak mati, banyaknya matilah. Tapi boleh hidup. Pelik daripada satu jenis pokok, katalah jenis-jenis durian tertentu, musangking, nak kahwin dengan D24 contoh. So letak boleh jadi. Kan? Jadi menunjukkan apa dia, ataupun jenis durian Belanda contohnya. So di sini menunjukkan bahawa Allah suruh kita beriman. Siapa yang buat tu? Rasa tadi. Kemudian yang menghidupkan, mematikan tadi, ataupun yang menumbuhkan tunas tadi tu. Maka memperlihatkan Allah suruh kita beriman ni semua sekali. So iman kepada setiap perkara yang ada di depan kita, termasuklah kejadian pokok-pokok dan juga buah-buahan. Dan kalau kita tengok juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika mana Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan juga anaknya dan ramai lagi sahabat lain, antaranya juga anak beliau iaitu Abdullah bin Umar, iaitu Nabi buat teka-teki pada sahabat. Teka-teki yang mana sahabat semua tak boleh jawab. Nabi kata, ni ada satu pokok kat padang pasir, dia ni berguna macam kita seorang Muslim daripada sudut pelbagai. Abdullah bin Umar dia terfikir nak jawab, tapi dia tengok sahabat semua besar-besar ni, hebat-hebat, ayah-ayah ni, sini-sini malaslah nak jawab, dia kata kan. Lepas tu Nabi kata ia adalah nakhlah, pokok kurma. Lihat kejadian dia, mayang dia qinwan, maksud dia akan menjulur ke bawah dan sebagainya. So pokok kurma tu sangat hebat kejadian dia. Dan waktu tu kata Sayyidina Umar Khattab, kenapa kamu tak jawab tadi? Kalau tak ayah bangga dengan kamu. Sebab satu orang ayah yang mendidik anak dia tiba-tiba boleh jawab soalan yang semua orang tak boleh jawab.
Maka sebab itulah menunjukkan bahawa iman itu sendiri kita boleh nampak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pelbagai cara kaedah supaya manusia melihat tentang macam mana kehebatan Allah menciptakan itu. Masya-Allah, itu adalah beberapa kumpulan manusia yang lamun yang nak mengetahui, cari ilmu, yafqahun yang kena faham ya tentang diri, dan yang ketiga tadi kepada semua orang kena beriman ya. Betul. Dengan melihat kalau dah nampak kehebatan sangat dalam segala tumbuh-tumbuhan yang ada ini, sepatutnya kena beriman. Dan bercakap tadi tentang cap jari tadi Ustaz ya. Sekarang ni zaman QR code. Kan. QR code nampak macam lebih kurang sama je kan. Dulu ingatkan betul ke cap jari ni berbeza-beza kan. Tapi bila tengok QR code ni lebih lagi, walaupun dah beriman lah awalnya kan, tapi ini untuk litatma'inna qalbi. Subhanallah, ini adalah satu perkara untuk menguatkan keimanan kita bahawa sekarang ni orang tak takut scan QR code kan. Boleh pergi kepada pelbagai tempat, apps ke apa sebagainya, dengan data macam-macam ada dalam itu. Betul. Kalau yang ini subhanallah ya, ini sebagai tanda bahawa Allah Maha berkuasa, dan inilah yang disampaikan pada ayat ataupun halaman 140. Kita nak bergerak kepada halaman 141. Terutama bila bercakap tentang pelbagai ayat-ayat Allah, surah Al-An'am ini ayatillah ataupun alaillah ya, yang menceritakan kebesaran Allah. Allah nyatakan pada ayat 105 ini dengan perkataan nusarrif ya. Allah menyatakan pada ayat 105, kita baca dahulu sama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ayat yang ke 105 di halaman 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami jelaskan berulang kali ayat-ayat kami agar orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu daripada ahli kitab, dan agar kami jelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Perkataan yang menarik dalam ayat ini yang boleh kita nak tahu sebenarnya ada bersama dengan Ustaz Mustafa. Perkataan nusarrif ya, terjemahannya menjelaskan berulang-ulang ya, tetapi nusarrif ni adakah berulang yang sama ataupun sebenarnya apa maksud? Dan di sini ada perkataan darasta, ada perkataan walidubayyinahu. Ini semua perkataan tentang ilmu Ustaz ya, cara berfikir. Cikgu-cikgu, penggubal polisi pendidikan memang kena beri perhatian kepada 105 ini. Dan antara perkara dia, kalau orang cakap falsafah ilmu Ustaz, dia cakap tentang apa, epistemologi kan, bukan ontologi, axiology ya, dan ontologi, iaitu ini disiplin falsafah ilmu. Tak apalah kita tak bincang tu, tapi paling kurang nak tahu nusarrif ini apa maksud dan mengapa ia penting dalam nak mengenal kepada ilmu dan akhirnya membawa kepada ontologi, mengenal kepada Allah SWT. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkataan nusarrif ataupun sarafa, dia sebenarnya kalau kita nak pergi dalam konteks moden sekarang ni, dia ibarat forex exchange, pertukaran mata wang asing. Sebab kalau kita mengaji Timur Tengah, dia ada sarafah. Sarafah ni tempat keluar duit. Dan dia tukar duit. Masya-Allah. Kan. Jadi kalau contohnya ada mata wang tertentu, dia tukar tu memang tukar lain. Maksudnya ringgit akan tukar kepada rial, rial akan tukar kepada sekian-sekian. Jadi sarafah ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, secara ringkas kita nak bagi fahamlah, bawa contoh tu, Allah Subhanahu Wa Taala menukar ayat-ayat itu, maksudnya bukti-bukti kekuasaan Allah dengan pelbagai, supaya manusia ni dia boleh beriman. Contohnya mukjizat, contohnya tentang tumbuh-tumbuhan, contohnya tentang kejadian manusia, contohnya tentang langit dan bumi, contohnya tentang jadikan siang sebagai mencari kehidupan, malam sebagai penutup. Semua sekali Allah bawa supaya manusia ni tidaklah jadi satu. Dia jadi semua, kebanyakan yang Allah telah tunjukkan itu supaya dia berfikir. Sebab tu kalau kita sebut tentang forex exchange tadi tu, dia adalah tukar terus, kemudian tukar yang lain pula. Tak ada orang tukar ringgit dengan ringgit, tak ada. Pergi forex exchange tolong tukar ringgit dengan ringgit, tak ada. Kan, rial dengan rial tak ada. Dia akan tukar mata wang lain. Jadi menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan statik dengan hanya satu contoh dalam Quran, tapi Allah akan tukar. Tujuan utama adalah untuk apa?
Kalau kita tengok kat situ darasta, iaitulah untuk manusia itu darasta ni kata Imam Mujahid ialah untuk kamu membaca, qara'ta wa ta'allamta. Kamu baca dan kamu belajar. Darasta. Kan itu maksud dia di situ. Jadi nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang, cinta, rahmat, kasih kepada umat ini ataupun kepada hamba-Nya, dan semua itu adalah tujuan untuk menjinakkan. Kalau kita contohnya nak tangkap ayam, ayam ni macam-macam perkara kita nak buat supaya dia jadi jinak. Nak ayam hutan. Ayam hutan memang payah nak jinak, Ustaz. Kita kena kurung, kita kena bagi makan dan kena bercampur dengan ayam lain. Jadi ayam lain jadi ayam hutan pula. Jadi di situ menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat pemisalan perbandingan itu. Semua ayat-ayat yang digunakan, tanda-tanda bukti kekuasaan tidak lain tidak bukan untuk menarik semula manusia, dan disebutkan di sini juga pada akhir ayat itu apa dia? Liqaumi ya'lamun, lagi sekali untuk manusia mengetahui tentang apa yang berada di sekelilingnya. Jadi perkataan liqaumi ya'lamun itu adakah kerana orang mencari ilmu ni kadang-kadang dia jadi liar macam ayam hutan tadi tu, macam mana sebenarnya? Liqaumi ya'lamun bukan yafqahun, bukannya yu'minun tadi. Baik, kalau kita ikut daripada sudut ayat ni, menuntut ilmu, betul. Ada setengah orang dia akan jadi liar sebab dengan ilmu tu dia nakkan sijil, dengan ilmu juga kadang-kadang dia nakkan supaya dia tu, sebab tu dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi mengajar kepada kita, kita belajar ilmu bukan untuk menyanyi ulama, bukan menyanyi siapa-siapa, tidak, tapi untuk kita darasta wa ta'allamta, kamu amal dan juga kamu belajar dan praktikal. Itu makin maksudnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itulah objektif dalam mempelajari ilmu, bukan makin mengumpulkan sijil ataupun nak tunjuk saya lebih hebat, nanti boleh bayar lebih sikit daripada saya. Itu ada juga orang yang ambil PhD pasal dapat lebih sikit kalau projek dengan kerajaan, ya. Jadi ini pelajaran penting. Ilmu membawa kita makin mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah antara objektif penting yang kita belajar pada halaman 141. Jadi kita berhenti sebentar, kita berehat, tuan-tuan boleh minum, ya, ataupun borak-borak apakah pelajaran 140 141, tanya pada ahli keluarga, kawan-kawan, sebelum kita menyambung halaman 142 sebentar lagi. My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita bersama dengan ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Mustafar dan juga Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Hari ini kita berkongsi tentang ulang kaji kita bermula daripada muka surat 140 dan juga 141. Lepas ini kita nak sambung muka surat 142 pula. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Taala sekalian, sambil-sambil kita bersama dengan keluarga di akhir-akhir tahun ini, bolehlah kita bertanya-tanya bersama ahli keluarga kita pelajaran-pelajaran penting. Sekurang-kurangnya dalam setiap surah itu saya ada apa kata kunci ataupun pelajaran yang boleh diambil. Surah Al-Baqarah apa dia, Ali Imran apa dia, kan. Dan begitu juga dengan pelajaran-pelajaran kita tentang tajwid, boleh kongsi-kongsikan ikhfa hakiki, izhar halqi dan sebagainya, sifat huruf ataupun suratul Fatihah yang kita selalu ulang-ulang baca. Barangkali mungkin boleh buat ujian dalam keluarga kita, sila nyatakan maksud ataupun sila hafal maksud ayat 7 ayat dalam suratul Fatihah. Contoh Ustaz Fazrul, insya-Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Idea itu menarik Ustaz, ya, untuk dipelbagaikan. Tadi Allah kata nusarrif tadi itu, kita pun kena pelbagaikan pendekatan agar akhirnya ayat-ayat Allah ini menjadi menarik kepada anak-anak, kepada kawan-kawan kita, dan mereka nampak praktikalnya perkara ini. Jadi kita teruskan dengan halaman 142. Allah memberi tahu kepada kita lagi dan lagi, dan salah satu daripada perkara penting Allah menyatakan bahawa Allah mengetahui siapakah, ya, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat daripada jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Jadi sebenarnya kita selalu minta hidayah daripada Allah Subhanahu Taala setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah kata inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu, ya. Kemudian a'lamu bil muhtadin. Menarik ayat ini kerana yadillu itu dia dalam bentuk fi'il Ustaz, ya. Tapi muhtadin itu
dalam bentuk yang begitu ya. Kata nama situ nak cerita, nak minta ustaz cerita sikitlah kalau sempat, tapi lepas ayat 117 itu ialah suruh makan. Makan, tiba-tiba ada makan tu, itu yang lagi menarik. Tapi kita dengar dahulu bacaan ayat 117 118 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca ni ayat yang di muka surat 142 ni, permulaan juzuk yang ke-8 Ustaz. Kita nak baca ayat 2 ayat akhir. Dua ayat akhir Ustaz. Kalau ayat 115 ni kan Ustaz, selalu kita baca kan, tuan-tuan dan puan-puan kan, kalau majlis khatam biasanya dia baca ayat ni, watammat kalimat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sampai masa nanti kita khatam. Tapi kalau boleh biarlah kita khatam juga pengajian kita ni, tafsir, terjemahan kita sekurang-kurangnya. Selalu khatam ni dah selalu cuba khatam terjemahan dulu mula-mula, dan juga insya-Allah Allah beri peluang pada kita untuk khatam pengajian kita di Quran Time. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca ayat 117 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 117, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat daripada jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Ayat 118, maka makanlah daripada apa sembelihan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi kita nak mengetahui sedikit yadillu dan al-muhtadin, dan juga kaitan tanasub dengan ayat yang seterusnya untuk kita lebih memahami yafqahun pada ayat ini. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Tar, Ustaz Fazrul, bila berbincang tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan yadillu daripada fi'il mudhari', iaitulah dipanggil present, sekarang. Kemudian Allah guna perkataan muhtadin bermaksud isim. Maksud isim di sini adalah kata nama khas bagi orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok daripada sudut bahasa Arab pun dah berbeza. Kerana yudillu ni bermaksud sebagai tajdid wa taqrib. Maksudnya dia sentiasa ada orang sesat, ada orang disesatkan, ada orang yang akan sesat dengan tak ada petunjuk, dan ada orang juga dengan Quran, dengan panduan pun kita sesat juga. Allah. So maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berkehendak bagi orang yang mana tidak mendapat petunjuk, dia boleh jadi disesatkan. Adapun muhtadin, orang yang maksudnya isim di sini dia teguh, dia tetap, dan dia ada pendirian kuat. Maksudnya a'lam tu Allah saja yang Maha mengetahui. Jadi daripada ayat ni kalau kita nampak, pertama sekali hidayah dan petunjuk semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan. Dan yang kedua, dalam berhadapi tentang golongan-golongan yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah. Contohnya orang tertentu yang dia pegang Quran juga. Contohnya dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan kamu sampai aku yakin dah tak payah solat. Contoh. Macam mana kita nak membantah? Baik, dalam Islam dia ada yang panggil iqamatul hujjah. Kita kena dirikan hujah. Hujah di sini maksudnya hujah akli daripada akal kita, dan juga hujah daripada naqli, Quran dan sunnah. Kita kena iqamatul hujah. Dan akhir sekali Allah sebut dekat sini mayudillu an sabili. Allah Maha mengetahui siapa yang sesat. Jadi kita secara akta ataupun secara kita kata majlis agama ataupun sebagainya boleh bagi tahu yang ni terkeluar daripada aliran Ahlussunnah, yang ni terkeluar, tapi hakikat sebenarnya Allah Maha mengetahui. Dan ada orang yang nampak dia macam cantik molek, dia nampak di atas jalan petunjuk, tapi hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui betul ke tak sebenarnya. Sebab tu kita selalu kena doa pada Allah. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati la yajtami'u 'ala dhalalah. Umat aku ini umat yang mana? Ulama, warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Jadi mereka inilah yang kita nak jadikan sebagai petunjuk.
Kita nak jadi Quran, kita nak mengajar hadis dan sebagainya, mereka inilah rujukan kita. Selagi mana kita pegang pada tu, maka insya-Allah kita tidak akan dapat yang kita panggil sebagai kesesat daripada jalan yang sebenar. Dan ayat sebelum tu kalau kita tengok juga ramai sesat ni. Yudilluk ya an sabilillah. Maksudnya banyak yang sesat ni. Sesat ni sebenarnya di sini maksudnya siapa? Bukan ulama. Yang sesat di sini bukan orang yang bijak, alim, pandai dalam bidang agama, tetapi mereka adalah orang awam yang tidak mahu mencari petunjuk, maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita kata dia akan mencari jalan yang sesat itu. Kemudian kalau kita tengok pula pada ayat seterusnya, tiba-tiba cerita makan. Apa kaitan dia? Di sini kalau kita tengok tafsir Ibn Katsir rahimahullah dan ulama-ulama yang lain, maksud makan di sini adalah setiap perkara mesti disebutkan nama Allah. Petunjuk daripada sudut akidah. Kerana apa? Kerana kalau kita baca dalam banyak kitab tafsir menunjukkan orang Arab jahiliah dulu dia makan bangkai. Dan kemudian dia makan dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka petunjuk juga orang yang boleh sesat adalah bila mana makan dia tak ingat Allah. Bila mana makan akidahnya menyimpang. Contoh, ini minta maaf saya sebutlah. Kadang-kadang orang-orang tertentu dia nak memutus ubat dia panggil. Memutus ubat ni akhir sekali dia dah berubat apa semua, akhir sekali tu okey. Memutus ubat ni awak kena sediakan 1 ekor ayam putih. Telur 2 biji. Duit 15 sen. Contoh kan. Jadi memutus ubat. Jadi putus tu dia buat apa? Dia masak ayam tu, dia hanyutkan kat laut, dia letak dekat pokok dan sebagainya. Ini yang juga Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa? Tentang perbuatan syaitan yang ansab, memberi makan bahala, dan juga termasuk juga tentang bertendung nasib dengan anak panah. Semua berkait dengan perkara itu. Akhirnya makan dia cerita dia. Jadi makan pun kena ada tauhidnya, kena ingat pada Allah, sembelih kerana Allah, dan hakikat sebenar makan tu tidak lain tidak bukan la haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan, tak ada kudrat kita, melainkan nak ibadah pun, makan pun Allah kurniakan pada kita. Jadi ini adalah perkara penting bagi orang yang mendapat hidayah, Ustaz ya. Cara makan itu. Kan. Rupanya makan ini dia dekat sebelah-sebelah dengan bil muhtadin tadi ya, kerana sudah pastinya antara aktiviti yang paling konsisten istiqamah itu buat ialah makan, Ustaz ya. Jadi Allah bagikan bab makan pun boleh menyebabkan kita dapat hidayah, bab makan boleh menyebabkan kita mensyirikkan Allah Subhanahu taala, naudzubillah min zalik ya. Itulah panduan yang dibawakan dalam surah Al-An'am. Kalau kita perasan sepanjang kita berbincang ini banyak pasal isu-isu ini, Ustaz ya. Akhirnya kalau katakan orang yang menggunakan istilah saibah ke ham ke apa sebagainya itu pasal orang bisnes dia buat label-label itu untuk jual lebih banyak. Kan. Tapi bagi orang yang lain pula dia kata ini haram makan pasal dia ni diserahkan kepada ansab sebentar tadi kan. Jadi cara berfikir yang pelik-pelik ini ianya adalah kesesatan. Tetapi bila dapat hidayah, kita mempunyai pemikiran yang jelas daripada Allah, kesannya ialah kita ambil cara Allah mudah saja. Dan bila Ustaz cakap pasal bangkai tadi tu menarik, pasal bangkai ni maksudnya apa, Ustaz? Adakah bangkai tu pasal dia dah mati tak disembelih ke ataupun macam mana? Baik, bangkai ni asalnya adalah setiap perkara, setiap benda yang tidak disembelih. Dan dengan syarat benda tu halal. Kalau buaya payah sikitlah. Okey. Jadi kalau katakan tak disembelih, maksudnya kalau orang yang bukan Islam, mereka ni tak sembelih, memang makan bangkai lah. Dan kalau mereka sembelih macam orang Islam tapi tak beri nama Allah, adakah itu bangkai ataupun itu disembelih tapi bukan dengan nama Allah? Baik, di sini ada perbahasan lah, lihat kepada ahlul kitab ataupun sebagainya. Cuma kalau daripada sudut asasnya, walaupun dia sebut bismillah, tapi dia syirik. Dia tidak melakukan apa yang sepatutnya, dan sembelihan tu kerana Allah. Contohnya macam ada setengah masyarakat ni, dia nak sembelih ayam tu, dia akan sikit je dekat dia punya kerukuk ayam tu, lepas tu matilah. Lepas mati tu dia buat apa? Dia macam-macam lah, sup dan sebagainya, tapi dia bukan kerana Allah. Dan sebab tu satu orang Muslim, para ulama sepakat, antaranya juga dibincangkan oleh Abdullah bin Umar, Ibn Abbas dan yang selainnya, nak sembelih kena sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim untuk menjadikan benda tu tidak bangkai. Masya-Allah. Jadi maksudnya ialah kalau orang tu tak sembelih ataupun sembelih bukan kerana Allah, automatik bangkai. Kan? Biasanya orang cakap orang tak sanggup makan bangkai. Kan? Tetapi kalau tidak diberi hidayah dengan Al-Quran, kita rasakan dia dah sembelih betul-betul urat, 2 urat itu dah potong, memang dah habislah darah keluar apa sebagainya. Tapi masih lagi dikira bangkai kerana ianya tidak suci lah, Ustaz ya. Sebenarnya An'am ini adalah anugerah Allah untuk kita tunggang ataupun kita sembelih, tetapi rupa-rupanya bila tak ikut peraturan
daripada pencipta itu sendiri, maka automatik kita memakan benda yang kotor, sama ada dari segi fizikalnya, darahnya kalau tak disembelih dengan elok, ataupun dari segi spiritualnya, imannya, kerana kita ambil hak Allah tapi kita ikut pada cakap Allah. Macam curi jugalah ya, tapi itu perbincangan lain kan. Tapi nak ceritanya ia adalah perkara yang tidak tidak terpuji, tidak mulia untuk kita teruskan. Baik, pada ayat ataupun halaman 143 satu lagi kita ada satu perumpamaan yang menarik, iaitu berkaitan dengan orang yang mati dengan orang yang hidup, ya, tentang nur cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita baca satu ayat 122 sebelum kita melihat ringkas nanti apa maksud perumpamaan ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ayat 122 agak panjang juga ayat dia. Jadi perhatikan dekat mana tempat yang kita boleh berhentilah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan adakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Tadi kita bincang pasal makanan Ustaz ya. Terus ayat 119, 120, 121 pasal makanan ya. Maksudnya sembelih daripada hidup pada mati. Kemudian tiba-tiba muncul pula perkataan mati, hidup kan. Tetapi kali ini sudah bukan pasal ayam lagi dah. Ini pasal manusia yang mati diberikan kehidupan. Kalau boleh Ustaz cerita sikit apa maksud perumpamaan ini Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Cantik Al-Quran sebenarnya. Yes, ada kalanya mati dulu baru hidup. Ada kalanya hidup dulu baru mati. Macam-macamlah perbicaraan berkaitan hidup dan mati. Dan kita tengok sebagai contoh dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah sebut tentang mati dulu kemudian baru hidup. Kata ulama-ulama bahasa ataupun ulama balaghah, maksudnya taqdimus syaraf. Maksudnya mati itu mulia. Mendahulukan yang mati, sebab mati itulah syarat masuk syurga. Mati itulah syarat ini dan itu dan sebagainya. Kena mati dulu. Dia tak boleh amal ibadat soleh kemudian masuk syurga terus, tak boleh. Dia kena mati dulu. Maka kalau daripada ayat ini, pertama sekali kita akan tengok maksud di sini adalah perumpamaan. Kita bagi contoh mudah Contohnya satu jenis, kita katalah pokok mangga, tak ada buah. Kemudian kita bagi dia NPK 15 15 15. Itu tambah baja. Dia tambah baja. Dia ada baja buah, ada baja macam-macam. Ya, betul. Jadi kita bagi dia baja tu, dia jadi berbuah. Asalnya tu seolah-olah macam tak ada guna. Pokok tu. Sekadar pokok, hebat mana pun dia, apa pun jenis klon yang ada, dia takkan hebat. Melainkan letak baja, dia jadi buah. Jadi suntikan itu. Kemudian contohnya yang lain, kita tengok sebagai contohnya kucing. Kucing ini ada setengah orang, dia kalau kucing kampung dia tak nak. Kotor lah kan, ada luka dan sebagainya. Tapi kalau dah letak ubat, kena vaksin, kena apa semua, dah cantik, yang tu dia nak peluk hari-hari. So asalnya nampak macam mati. Jadi manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala ibaratkan dia hidup tapi sebenarnya dia seolah-olah macam mati, kekeringan. Zombie lah. Ya, zombie ni kan. Kemudian Allah kata Allah datangkan cahaya. Cahaya ni kata Imam Ibn Abbas dan juga Sudi, satu ulama besar tabi'in, menyatakan maksudnya Quran dan Islam. Quran dan Islam lah yang menghidupkan balik jiwa, yang mententeramkan balik manusia, dan akhirnya dia akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dan juga Allah sebut akhir ayat, pertengah ayat tu zulumat. Zulumat ni maksudnya kegelapan-kegelapan. Kalau tengok pada surah Anbiya, Allah sebut tentang macam mana Nabi Yunus ada dalam perut ikan paus lah kita kata tu, fanada fi zulumat.
Nabi Yunus alaihissalam berdoa ketika mana pada kegelapan-kegelapan. Ulama tafsir menyatakan pertama kegelapan dasar laut, kedua kegelapan malam, yang ketiga kegelapan dalam perut ikan tu. Jadi menunjukkan bahawa manusia ni memang banyak sangat dia punya syiriknya, kufurnya, maksiatnya, dosanya. Akhirnya dengan Quran itu Allah bagi cahaya, dan juga dengan Islam itulah Allah hidupkan cahaya dalam jiwa. Masya-Allah. Jadi maksudnya bila kita memilih Al-Quran itu, kita memilih cahaya, itulah yang paling cantik berbanding kalau orang yang kufur itu zuyina lil kafir ma kanu ya'malun, dia rasa macam apa yang dia dah buat tu dah cantik dah, dapat duit, dapat harta, semua dah cukup, padahal ada sesuatu yang lebih bermakna, yang menghidupkan balik hati-hati zombie. Dia bilang gitu Ustaz ya, hati-hati yang apa kucing kurap ke apa istilah dia itu, apabila mendapat cahaya daripada Islam dan juga Quran ini sendiri. Jadi ini pelajaran penting daripada halaman 143 membawa kita kepada penghujung ulang kaji kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mustafa. Kita baca doa bersama. Kita jemput Ustaz Mustafa, kita doa sama-sama Ustaz agar kita dapat nur ini betul-betul, pegang pada nur ini, jangan dilepaskan, akhirnya kita kembali pada zulumat yang amat stres kepada hidup kita di sini, apatah lagi bila sampai di akhirat sana. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal kita pada hari ini. Kita doakan agar Allah memudahkan urusan kita pada hari ini, untuk sama-sama kita membawa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita keluar daripada kegelapan ya kepada nur, dan ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita dibekalkan pada surah Al-An'am ini. Kita gunakan kemahiran berfikir kita Ustaz ya. Kalau tadi ada 3 kaum tadi, ya'lamun kena cari ilmu, lebih cari ilmu nampak lebih lagi lah. Yafqahun kena mendalami, yang itu memang semua orang lah kena tahu bahawa kita hidup dulu di sini, dulu dekat perut ibu kita ya. Semua perubahan-perubahan ini kita kena faham sebenarnya untuk apa ya. Pasal hidup di perut mak kita sekejap, kat sini nampak macam lama, tapi sebenarnya sini dengan akhirat, sini kejap, lamanya dekat akhirat nanti. Jadi wa mustaqarran wa mustauda' itu yang kita kena faham betul-betul, buat persediaan, dan asasnya ialah dengan beriman kepada Al-Quran. Inilah yang kita ingin sebarkan ya dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran. Satu platform, tuan-tuan boleh menyumbang keuangan, satu lebih daripada itu idea, sokongan, masa, tolong beritahu kepada yayasan ya. Tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor yang tertera untuk kita cadangkan dan kita laksanakan. Cadang tu ramai orang boleh cadang Ustaz ya, tapi lebih daripada itu ialah kita laksanakan di tempat masing-masing. Kerana kita tahu bahawa sebenarnya kita ingin masyarakat kita tak nak jadi zombie. Zombie ni dia hidup-hidup jugalah kan. Ya, kalau kita cakap tentang manusia sekarang, pergi kerja, balik kerja, makan, minum apa sebagainya, tetapi rupa-rupanya berada dalam keadaan zulumat, kegelapan yang menyebabkan stress level makin tinggi, mental health problem, cabaran yang ada itu, yang kita harapkan dengan nur daripada Allah di sini kita nampak cahaya, dan sampai di akhirat kita terus bahagia. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam, ulangan kita pada jam 6 pagi juga. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus committed ya, dan insya-Allah besok kita ulang kaji sekali lagi, dan kita ikuti halaman baru pada juz ke-8 yang penuh dengan cahaya daripada Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.